Selamat malam, salam sejahtera. Agar dilihat berbeza dengan Zahid Hamidi, Muhyiddin tiada pilihan lain selain harus undur diri atau bercuti. Sebelum saya teruskan ulasan yang hangat pada malam ini, jangan lupa tekan butang subscribe, share video ini supaya semua orang tahu bahwa Muhyiddin Yassin kini layak untuk bercuti panjang ataupun meletakkan jawatan. Agar dilihat berbeza dengan Zahid Hamidi, Muhyiddin tiada pilihan lain selain harus undur diri atau bercuti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pagi tadi didakwa di mahkamah dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan rasuah membabitkan wang berjumlah Rm232,5 juta serta 2 pertuduhan penggubahan wang haram sebanyak Rm195 juta. Beliau mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan dan diikat jamin Rm2 juta dengan 2 penjamin serta pasport antarabangsanya dikehendaki diserahkan kepada mahkamah. Isnin nanti, beliau akan berdepan satu lagi pertuduhan di Mahkamah Shah Alam menjadikan jumlahnya semua 7. Berdepan dengan semua pertuduhan tersebut, Muhyiddin bagaimanapun enggan melepaskan jawatannya secara serta-merta sebagai Presiden Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional. Beliau sebaliknya mahu menyerahkan segala keputusan kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu untuk menentukan kedudukannya. Muhyiddin berkata, saya akan bawa kedudukan saya kepada MKT Parti untuk mereka putuskan. Saya akur dengan apa saja ketetapan MKT yang akan bermusyawarat dalam tempoh terdekat ini, kata Muhyiddin Yassin. Kenapa Muhyiddin enggan melepaskan jawatannya secara serta-merta? Ini persoalan yang sedang tular dalam media sosial sejak beberapa jam yang lepas. Anda share video ini supaya semua orang tahu persoalan besar kenapa Muhyiddin enggan melepaskan jawatannya serta-merta. Bukankah Muhyiddin lah yang sebelum ini lantang, selalu mengecam, selalu mengejek, selalu mempersenda Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang tidak melepaskan jawatannya setelah didakwa di mahkamah? Lebih daripada itu, ketika Wan Saiful Wanjan didakwa di mahkamah baru-baru ini, Muhyiddin sendiri setuju menerima peletakan jawatan ahli Parlimen Tasik Gelugur itu sebagai Ketua Penerangan Bersatu. Bahkan, Muhyiddin berkata, peletakan jawatan itu bererti Bersatu telah menetapkan satu standard supaya apabila seseorang itu dituduh di mahkamah, ia tidak menimbulkan salah pandangan terhadap parti. Kenapa sekarang Muhyiddin sendiri enggan melepaskan jawatannya secara sukarela dan masih mahu menyerahkannya kepada MKT? Melihat kecenderungan beberapa pemimpin Bersatu yang gila-gila mempertahankan pertuduhan terhadapnya sekarang ini, keberangkalian untuk MKT Bersatu setuju membuat keputusan memintanya berundur atau bercuti ternampak amat tipis sekali. Mungkin sekali Bersatu akan membuat keputusan sebulat suara agar Muhyiddin terus kekal menerajui Bersatu. Sekiranya terus dikekalkan menerajui Bersatu, tidakkah ini bermakna mereka cuba meletakkan parti sebagai perisai diri kepada Muhyiddin? Selain tidak berapa kisah dengan wujudnya salah pandangan di kalangan rakyat. Sedemikian, apa beza Muhyiddin dan Zahid Hamidi? Itu persoalan besar. Sekarang sudah kelihatan. Apa beza Muhyiddin dan Zahid Hamidi? Tidak ada beza sama sekali. Mungkin ramai yang berhujah bahwa sandaran tidak perlu berundur atau bercuti itu adalah kerana pertuduhan terhadapnya berupa pendakwaan terpilih dan bermotif politik oleh parti yang menguasai kerajaan bagi tujuan untuk melemahkan Bersatu. Jika begitu, sekali lagi, apa bezanya dengan Zahid Hamidi yang juga menggunakan alasan yang sama sebelum ini?
Pokoknya sekarang, jika bersatu telah menetapkan satu standard yang berbeza dengan lain-lain parti, terutamanya yang seringkali diejek, seringkali dikecam, seringkali dimomok adalah UMNO, yaitu Parti UMNO, tiada langkah terpuji lain bagi Muhyiddin selepas didakwa ini, melainkan mesti secara sukarela mengambil pendirian, mengundur diri atau bercuti daripada menerajui bersatu. Bersatu mesti diterajui oleh pemimpin lain yang bersih dan tiada kes mahkamah. Kalau tidak, bagaimana bersatu mahu dilihat lebih baik di mata rakyat, sambil diiringi cita-cita untuk menjadi pengganti kepada UMNO? Kalau perangai Muhyiddin lebih kurang sama saja dengan Zahid Hamidi, apa bezanya UMNO dengan bersatu? Ditulis oleh Sabudin Husin, diwasai oleh Nazlin Unity. Share video ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malam ini kita dikejutkan satu lagi pengakuan pendedahan daripada SPRM untuk kita semua. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe dan ikuti terus ulasan kali ini. Share video ini supaya Anda semua tahu bahawa inilah pengakuan dan pendedahan SPRM yang kita tunggu-tunggu selama ini. Saudara-saudara sekalian, pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin dikatakan mempunyai dalang. Kononnya ada yang menjadi dalang dalam pendakwaan Muhyiddin Yassin. Ada juga yang mengatakan ada tangan gaib yang membantu dalam pendakwaan tersebut. Hari ini kita amat yakin ini yang sebenar-benarnya yang berlaku. SPRM memberitahu bahawa tiada campur tangan dalam siasatan jana wibawa. Saya ulang sekali lagi. SPRM sendiri menyatakan bahawa tiada campur tangan dalam siasatan jana wibawa. Jadi kalau selepas ini ramai lagi orang yang cakap kononnya siasatan jana wibawa itu mempunyai tangan gaib lah, ada tangan campur tangan lah, ada tangan-tangan yang kotor yang nak Muhyiddin didakwa dan sebagainya. Tolong sikit. SPRM kata tiada yang campur tangan dalam siasatan jana wibawa. SPRM hari ini menegaskan siasatan terhadap program jana wibawa sama sekali tidak bermotifkan politik. Sebagaimana tohmahan segelintir pihak, saya nak ingin beritahu kepada anda semua, saya lebih percaya dengan SPRM berbanding ahli politik. Kerana ahli politik ini seperti yang mereka selalu canang-canangkan dan kata-katakan, mereka ini adalah dinamik. Dalam politik tiada musuh yang kekal, tiada kawan yang kekal. Dan mereka seringkali kata perubahan-perubahan keputusan akan sentiasa berlaku. Kerana politik itu dinamik, kata mereka. Oleh sebab itulah, jika dibandingkan, saya nak tanya kepada anda nak percaya siapa yang lebih? Sama ada SPRM, PDRM atau pihak-pihak berkuasa yang ada di Malaysia ini? Ataukah anda nak percaya dengan orang politik? Bukan semua ahli politik, bukan semua orang politik tak boleh dipercayai. Ramai juga sebenarnya yang baik, yang bercakap jujur, ikhlas. Tetapi kerana nilai setitik, rosak susu sebelah. Ada juga beberapa orang, beberapa sakat, beberapa batang, beberapa geng yang kita boleh kata tidak jujur dalam kepimpinan mereka mengikuti politik. Ada ahli-ahli politik ini yang memang hanya mencari populariti, mencari glamour, mencari kuasa, menjadi ahli-ahli politik. Sebab itulah saya lebih percaya, saya lebih yakin dengan keterangan yang diberikan oleh SPRM ini. Yaitu apabila SPRM mengatakan bahawa siasatan program jana wibawa ini sama sekali tidak bermotifkan politik. SPRM menerusi satu kenyataan pada hari ini menjelaskan siasatan berkaitan program jana wibawa adalah bebas daripada sebarang campur tangan mana-mana pihak. Siasatan yang dijalankan terhadap beberapa individu berhubung program jana wibawa merupakan inisiatif berasaskan maklumat serta
Bukti-bukti yang diperoleh sendiri oleh SPRM, kata SPRM. Kertas-kertas siasatan yang telah dilengkapkan kemudian dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk kajian dan pertimbangan sewajarnya, kata SPRM. Saudara-saudara sekalian, kalau selepas ini masih ada yang cuba memberi tohmahan kononnya siasatan Jana Wibawa ada campur tangan daripada pihak-pihak tertentu, maka Anda bolehlah memberikan mereka kata penangan paling padu malam ini. Apabila saya katakan di sini, menurut laporan SPRM, tiada campur tangan dalam siasatan Jana Wibawa. Dan saya ulang sekali lagi, jika Anda lebih mempercayai ahli politik berbanding SPRM, mungkin Anda berada di tempat yang salah. Kerana saya ulang sekali lagi, ahli politik ini paling dinamik di muka bumi. Mereka boleh cakap iya kemarin dan cakap tidak hari ini. Mereka boleh cakap yes kemarin dan hari ini kata no. Kemarin mereka kata si Pulan adalah musuh mereka, tapi hari ini tiba-tiba si Pulan pula boleh jadi sahabat mereka. Kalau hari ini, kemarin mereka kata mereka memusuhi parti ini, besoknya pula mereka pula bergabung bersama. Itulah politik. Jadi saya nak tanya sekali lagi, Anda nak percaya siapa? SPRM atau ahli politik? Kita jumpa lagi untuk ulasan yang seterusnya.